Selamat tengah malam kepada anda semua para pendengar Ria 897 FM. Kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan yang digemari ramai, Misteri Jam 12. Apa kabar anda pada malam ini? Diharapkan dalam keadaan yang baik, yang sihat. Dan terima kasih kerana bersama dengan saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Pada hari ini, hari Khamis malam Jumaat, untuk lebih kurang beberapa minggu, tetamu undangan saya, Encik Abdul Kadir, tidak dapat hadir, dan hari ini beliau dapat kembali bersama dengan kita di udara Ria 897 untuk kita juga berkongsi pengalaman-pengalaman yang akan dibentangkan oleh Encik Kadir sendiri. Pada Encik Kadir, selamat datang sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Encik Kadir, mungkin hari ini dalam Misteri Jam 12 lah, selain daripada kisah-kisah yang bakal saya bacakan dari kiriman email, dari panggilan, mungkin kalau ada peluang saya akan jawab panggilan. Apa yang Encik Kadir nak kongsi pada malam ini? InsyaAllah hari ini kita akan cuba cerita serba sedikit tentang santau. Apa itu santau, bagaimana santau ni datang, dan perkara-perkara apa berkaitan dengan santau ni, insyaAllah. Dan saya nak bertanya pada Encik Kadir, sini ada sekeping gambar yang telah pun saya muat naikkan di di Facebook tentang gambar curse ataupun gambar yang telah pun disumpah. Bagaimana dengan pendapat Cik Kadir? Gambar yang disumpah, katanya kalau sesiapa yang melihat gambar tu dengan melakukan sesuatu perkara, mungkin sambil dia tengok gambar tu, dia berdiri depan cermin, dia cakap sesuatu musibah akan berlaku ataupun akan menjemput roh-roh dan mengganggu. Macam mana Cik Kadir? Sebenarnya kalau wujud tak gambar sumpahan ni? Kalau sumpahan orang dulu Casey memang dikabulkan kerana sumpahan mereka sebab amalan-amalan mereka baik. Tapi kalau hari ini kesumpahan yang kita cakap curse, seperti Casey cakap, kalau mereka lemah semangat, ia boleh jadi kerana dalam akal fikiran mereka katakan yang bila aku buat begini akan jadi begini. Jadi sebab itu yang jadi. Tapi kalau kita lah minta maaf pada yang mereka kuat tu, kalau dia ambil 10 gambar curse tu, tidak akan berlaku apa-apa. Tidak akan jadi apa-apa pada mereka. Melainkan mereka yang lemah semangat, wanita yang dalam uzur, itu semua yang tidak patutlah. Jadi sememangnya sekarang ni lebih kepada mungkin saya boleh katakan iman ataupun kekuatan dalaman seseorang tu lah. Ya, betul sekali. Yang lemah semangat tu lebih mudah. Dia akan terbayang sendiri. Nanti bila dia tengok cermin, nanti kalau langsir tu bergerak, dia cakap dah datang. Jadi benda ni pun datanglah wujud. Baik, ini saya nak tanya Cik Kadir satu lagi soalan sebelum saya baca kisah ni. Ini kiriman daripada seorang pendengar yang kirimkan kepada saya melalui kiriman email dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Datangnya daripada Kak Murni. Kak Murni bertanya soalan ni. Dikatakan di sini, saya pernah menziarahi satu kematian, saya tak nak sebutlah siapa yang meninggal ni, kata Kak Murni, bersama dengan anak saya yang berusia 7 tahun. Bila kita masuk bilik di mana jenazah dibaringkan di atas katil, yalah kita ni nak tengok wajah si arwah buat kali terakhir, dan ini juga mengingatkan kita akan kematian. Setiap yang hidup akan mati. Jadi saya pun masuk ke dalam bilik arwah. Waktu tu jam 10 malam. Arwah 10 lebih malam. Arwah dikatakan meninggal dunia sekitar selepas waktu Isyak. Apabila selepas Isyak, arwah kata sakit dada, masuk ke dalam bilik baring. Bila anak nak kasih obat, kejutkan arwah tak bangun-bangun, dan telah pun memanggil doktor untuk datang dan disahkan arwah telah pun meninggal dunia. Jadi jam 10 lebih malam, hampir jam 11 malam, saya sampai dengan anak 7 tahun ni masuk ke dalam. Waktu tu masih belum ramai orang, hanya anak beranak sahaja yang ada dalam rumah tu, dan seorang jiran kalau tak silap saya. Jadi rumah tu agak kosong lah. Anak-anak ada yang sedang siap-siapkan tempat luar tu, mengangkat kerusi, meja, beri laluan kepada para jemputan. Bila masuk dalam, saya tengok mayat ditutup dengan kain batik lepas. Saya pun membuka kain tu dan melihat wajah arwah dan mencium dahinya. Kemudian saya tutup. Saya duduk di depan katil arwah sambil mengambil Yasin, membaca bersama dengan anak saya di tepi. Saya dapat rasakan anak saya ni duduk pada mulanya agak
agak tidak begitu rapat dengan saya lah. Tapi setelah dia terpandang sesuatu, dia rapat dengan saya. Dia macam setiap kali saya tengok dia akan tunduk bawah seolah-olah takut untuk pandang ke mana-mana dalam bilik itu. Saya tak pasti adakah di atas katil ataupun tepi katil, belakang katil, tapi dia tak nak tengok. Dia pandang ke bawah. Padahal anak saya ni tidaklah pendiam macam tu. Jadi saya pun baca, saya tanya, kenapa? Dia berbisik, takut. Adakah yang dia takut tu orang yang meninggal di atas katil ataupun dia ternampak sesuatu, Casey? Ini saya nak tanya pada Cik Hadi. Pendapat pandangan Cik Hadi sendiri. Okey, kalau dikatakan dia takut pada yang meninggal tu, dia akan pusing muka ataupun dia pandang lain. Tapi kalau mengikut cerita dia pandang ke bawah dan impit. Bila kita impit tu bukan dia takut pada mayat. Dia takut pada mungkin ada korin-korin dekat situ. Kerana orang ni baru meninggal, jadi korinnya masih dalam rumah tersebut. Jadi memang anak-anak ni memang cepat boleh nampak, Casey, ya. So tidak perlu dikhawatirkan lah. Itu memang perkara biasa. Jadi tak ada apa-apa yang akan menyusul mengganggu anak kecil sampai balik rumah. Kadang-kadang dia terbawa-bawa. Kerana bila dia nak tidur, selalunya malam pertama atau kedua dia termimpi ataupun boleh demam. Itu dia. Dan mungkin nak tanya Cik Hadi tentang badi mayat. Cik Hadi selalu dengar istilah badi mayat. Badi mayat ni macam mana boleh berlaku badi mayat? Selalunya badi mayat ni keluarga. Sebab tu kalau Casey dengar cerita lama, untuk mengelakkan badi mayat, dia kena lalu bila dia angkat keranda, dia kena pusing 3 kali di bawah keranda tu. Ada pula yang ambil tanah mayat tu bawa balik mandi. Ataupun dia ambil sabun yang bekas mandi mayat tu. Jadi sebenarnya badi mayat ni dia teringat-ingat saja, Casey. Jadi kerana kesedihan tu terbawa-bawa sampai balik rumah. Jadi bila dia sedih dekat rumah tu, dah tentu-tentu Casey, korinnya akan datang untuk menghiburkan dia. Seperti dulu cerita-cerita yang kita pernah dengar, bila neneknya tak ada dekat, dah meninggal, dia cakap ada dengan nenek. Itu dia badi. Jadi perbuatan yang tentang pakai sabun lah, sabun mayat, sabun jenazah tu, atau tanah dan sebagainya, pendapat Cik Hadi macam mana? Okey, kadang-kadang ada petua tu memang boleh pakai, guys, petua-petua orang dulu. Kerana kepercayaan kita, bila kita mandi air tanah ni, hilang badi tu. Jadi kerana dia percaya, tak adalah. Padahal tak ada apa-apa. Jadi ini kepada mungkin keinginan, rasa-rasa macam wah, aku buat ni confirm baik. Confirm baik. Jadi dia baik lah. Bukan kerana tanah tu atau sabun tu. Jadi kerana dia terlampau percaya sangat, keyakinan dia. Tapi asalkan tidak menduakan lah. Kita pernah Casey, kita pernah cuba kita kasih mereka obat, tapi obat tu obat kosong, tidak ada obat. Jadi kita cakap makan ni insya-Allah baik. Jadi dia makan, kita kasih ubat dan kosong. Jadi bila dia makan dia baik tau. Dia cakap dia nak yang nombor A ni, padahal A ni tidak ada apa-apa. Jadi dekat situ psikologi dia orang bila dia makan dia cakap bagus lah, berkesan lah. Begitu. Jadi itu dah, dan kita akan kembali dengan Cik Hadi sebentar nanti. Kita akan cakap tentang santau, Cik Hadi. Baik, kita akan teruskan dengan Misteri Jam 12. Saudara, ini kisah yang ingin saya bacakan di Ria 897 FM. Baik, kiriman ini yang saya terima datangnya daripada Encik Ami. Encik Ami berkongsi pengalaman. Katanya di sini pengalaman yang ingin saya ceritakan adalah tentang isteri saya. Kebelakangan ini, Casey, isteri saya sering meracau dalam tidurnya. Nanti sekitar jam 1 pagi, 2 pagi, dia akan menangis dalam tidur. Seperti contohlah saya rasa. Mungkin tengah tidur suami isteri di atas katil, tiba-tiba isteri dan itu membuat saya terbangun dari tidur saya, Casey. Nanti bila saya bangun, saya tengok isteri saya, matanya pejam, tangannya sampai tak angkat-angkat, dan dia macam meracau menangis ketakutan. Seperti yang saya bunyikan tadi, mungkinlah seperti itu. Nanti saya akan kejutkan, sayang. Nanti dia bangun, dia akan tercungak-cungak berpeluh-peluh. Saya tengok dia, nanti dia tengok saya. Bang, saya takut bang, saya takut. Kenapa dengan awak ni? Awak mimpi tau. Dan seolah-olah cara dia berbual ni macam betul-betul dia ternampak sesuatu dalam rumah kami. Ada kalanya saya bertanya, kenapa? Katanya dia ni seolah-olah telah pun disirit oleh sejenis makhluk hitam dan besar. Berbulu-bulu badannya, sirit keluar daripada bilik tidur. Dan itulah yang membuat dia terpekik.
Pendengar Ria 897, mimpi ngeri, mimpi yang menakutkan yang dialami oleh isteri saya bukan sekadar sekali. Kadang-kadang dalam seminggu 2-3 kali Kisi. Saya ni nak tidur pun mengganggu. Tapi saya kesian tengok isteri saya. Ada waktunya apabila isteri tengah tidur, nanti dia terpekik lagi dan kadang-kadang saya biarkan saya lihat apa sebenarnya yang isteri saya buat kalau saya tak kejut dia. Kisi, teruk Kisi, kadangkala ketakutan yang dialami oleh isteri saya biarkan lebih kurang dalam 20 minit lah. Dia akan terpekik-pekik, dia akan menangis, meraung dalam tidurnya. Nanti bila saya kejut, dia akan terbangun. Isteri saya pernah beritahu saya, ada kalanya dalam keadaan mimpi ngeri melanda tidurnya itu, dia cuba kejutkan dirinya. Dia cuba bangun tapi seolah-olah dia dihempap dan matanya tak boleh dibuka. Sampailah saya kejutkan dia, saya tarik tangannya, barulah dia boleh buka mata dan sedarkan diri daripada mimpi yang mengerikan itu. Saya ingatkan gangguan itu hanya berlaku pada isteri saya. Pendengar Ria 897, pada suatu malam apabila saya ni pulang dari tempat tugas agak lewat sedikit lah, saya terlupa sebenarnya isteri saya ada beritahu yang dia nak pergi ke rumah ibu mertua. Sebabnya nak tolonglah riwang majlis, katanya di sini persandingan anak saudara. Jadi bila berada di rumah ibu mertua, saya pun terlupa. Saya balik, saya masuk dalam rumah. Bila saya masuk dalam bilik, saya nampak isteri saya sedang tidur dan miring tubuhnya memandang ke arah jendela rumah saya. Jadi saya tengok isteri tengah tidur, tengah baring di atas katil lah. Saya pun ambil tuala, letakkan beg dekat tepi. Saya pergi dalam tandas, bilik saya ni ada tandas. Dalam tandas tu saya masuk, saya mandi untuk bersihkan diri. Tengah mandi, saya bersihkan diri. Tahu-tahu saya terfikir, isteri aku kan cakap hari ni nak pergi rumah mak. Kenapa tak jadi Saya pun terdiamlah, tak apalah. Mandi dah bersih semua, dah berus gigi. Saya keluar dari tandas. Saya tengok dekat katil. Atas katil saya, tadi saya katakan nampak isteri sedang baring, miring memandang ke arah jendela rumah. Tiba-tiba katil tu, isteri saya pun tak ada di atasnya. Dan Casey, kalaulah isteri saya keluar rumah ibu mertua, dan tadi saya ternampak isteri saya kalau keluar rumah, dia suka bersihkan rumah. Termasuk katil, dia akan bersihkan katil, cadar dilipat dengan betul, comforter diletak dengan betul, bantal juga disusun dengan cantik. Kemudian dia akan siapkan makanan, dia akan semualah. Jadi bila saya balik tu, semua ada rumah bersih. Jadi tadi saya kata nampak isteri saya baring. Kemudian masuk tandas, keluar balik, isteri saya tak ada. Saya teringat tentang isteri berada di rumah ibu mertua. Yang membuat gangguan pada saya adalah saya telefon isteri. Isteri angkat. Saya tanya, awak dekat mana? Oh, kan saya dah cakap dengan abang nak pergi rumah mak. Yelah, abang cuma nak tahu je. Kemudian isteri kata makanan semua dah disiapkan. Kalau nak makan, abang panaskan ya. Isteri pun letak telefon. Saya pandang atas katil. Isteri saya tak pernah kalau keluar rumah tak bersih. Katil tu bekas orang baring. Casey, saya buka lampu bilik, ruang tamu, lampu dapur, lampu tandas, semua. Sebab saya memang takut pada malam tu. Terima kasih dan selamat tengah malam. Itu kisah daripada Encik Ami dan Encik Kadir mungkin tentang apa yang dialami oleh Encik Ami. Isterinya tu yang mimpi bila mimpi tu dia macam seolah-olah menangis dalam tidurnya, meracau. Apa kata Encik Kadir ni? Okey, selalunya ni macam cerita Friday the 13 dia ada mimpi gitu selalunya kalau begini kita minta suaminya periksa dulu badan isterinya, sama ada di lengan atau di kaki, sama ada lebam-lebam merah atau tidak. Kerana dalam ceritanya dia cakap dia nampak jin besar berbulu, tarik dia keluar. Tarik dia keluar berarti dia tidak mahu bersama dengan suami dia. Jadi dia nak keluarkan isterinya kat situ. Dan suaminya pula balik nampak tubuh badan isterinya baring kat situ. Itu menunjukkan dia nak menakutkan suaminya supaya jangan dekat dengan isteri. Kerana isteri ada benda. Ini sangat bahaya kalau dah merupai seperti inilah. Baru-baru ni kita ada satu rawat Casey dekat rumah orang tu.
seorang wanita juga. Bila kita bacakan pada mula-mulanya tidak ada apa-apa guys ya. Dan akhir-akhir tu dia terus terbaring guys. Bila dia terbaring, dia seolah-olah diseret keluar, nak keluar ke main door lah. Jadi tangan dia sebelah kiri tu pegang tangan kanan tunjuk ke arah main door, dan kaki dia terkesut seolah-olah macam ditarik keluar. Ini juga jin yang merupai mengganggu mereka. Jadi peristiwa macam gini perlulah cepat-cepat cuba cari bantuan mana-mana yang perlu, yang boleh untuk bantu, kerana keadaan tu agak berat, sudah berat kalau kita dah nampak tubuh badan isteri ataupun suami kita, and then isteri selalu sering mimpi yang mengeri. Kerana kalau boleh suaminya jangan biarkan isterinya, cepat-cepat kejutkan, kerana kalau tidak isterinya terlalu penat dan lemah. Begitu juga kalau kita mimpi Casey baru nak tidur kita rasa macam jatuh dari tempat yang tinggi. Ini semua gangguan Casey. Pernah. Jadi perbuatan kata isterinya dalam kiriman email kejap biar saya periksa lagi. Dia katakan sini kadang-kala dia cuba bangkitkan, bangun dirinya daripada tidur mimpi itulah, tapi tak terdaya, seolah-olah dia ditindas dan mungkin katanya di sini dikawal, matanya tak boleh buka sampai kan suami yang kejut, suami tarik baru dia sedar. Kita perlu tepuk dia sikit untuk menyakitkan dia, baru dia dapat sedar. Kalau tidak susah dia nak sedarkan. Ini quite serious lah this one. Jadi boleh dapatkan bantuan lah untuk mana-mana yang mereka boleh dapat, jangan segera kan. InsyaAllah cuba. Tapi ingatlah jangan salah bantuan menambah hadis. Ada kala nanti menambah pula pada dan mungkin Cik Adis tentang santau, apa yang Cik Adis nak ceritakan? Santau ni ini cerita lama kisah santau. Sebab dulu tak ada teknologi, sekarang baru ada. Jadi santau ni ada berbagai rupa santau. Pertama ialah santau angin. Santau angin dia tidak perlu ke rumah kita. Jadi perlukan gambar ataupun pakaian ke selipar ke. Itu sebab bila orang hilang selipar dia orang cuak pakaian-pakaian dia orang. Jadi dari situ je dia dah boleh hantar santau ni terus ke rumah yang dihajatkan. Jadi yang lagi satu ialah santau dari minuman. Dan santau dari minuman ni bahaya sikit kerana campuran yang dia buat tu semua bahan-bahan racun, termasuk abuk kuku abuk kuku, ada sejenis kayu yang boleh meracunkan, daun yang meracunkan. Kemudian tu dia tambahkan dengan tanah. Selalunya kita diorang pakai tanah kuburan dan tanah kuburan ni bukan tanah sebarang, tanah yang orang mati dibunuh, mati dilanggar atau mati ditikam. Ini semua yang diorang perlukan untuk hantar. Jadi kalau santau minuman, minta maaf sekarang memang kita ada air yang campur sejuk dengan panas tapi kalau santau dulu orang dulu tidak biasa minum air yang campur sejuk dengan panas. Jadi kalau kita nak tahu, air dekat gelas tu tidak sama temperature dia. Sebelah atas sejuk, sebelah bawah panas. Itu confirm ada santau. Kemudian tu diorang boleh hantar santau melalui majlis-majlis. Jadi misal kata kita lihat orang tu ada dalam majlis perkahwinan ke majlis apa, dia akan tiupkan santau tu dengan bacaan mentera-mentera dan orang tu akan kena. Penyakit santau ni makan masa guys. Dia tidak itu jam juga. Ada makan 6 bulan terus bawa maut. Doktor normally cakap TB. Sebab lung dia kena dekat lung dia akan hancur. Lung paru-paru paru-paru akan hancur lama kelamaan. So dari situ dia tidak boleh bernafas. Kemudian dia batuk darah. Jadi bila batuk darah ni normally kita panggil TB lah. Macam gitu. Nanti kita sambung lagi. Jadi santau dikatakan pelbagai jenis santau ada mungkin daripada mungkin rumah lah seseorang rumah yang nak menyantau tu lah, dia tiup lah. Dari rumah dia akan tiup, dihajatkan nama simpulan lah, tapi nama, gambar ataupun pakaian dia dah cukup. Jadi ni confirm tak boleh elak. Susah nak elak, memang betul. Melainkan rumah tu banyak membaca-baca ayat-ayat suci lah. Dia tidak boleh masuk, dia akan jatuh betul-betul depan pintu. Dan kemudian orang-orang yang keluarganya akan nampak kaca lah, itu ni semua campur. Jadi ada kisah yang pernah saya bacakan di mana dikatakan dia mengaku sendiri dia pernah menyantau seseorang. Dia menggunakan pecahan-pecahan kaca yang halus sangat-sangat, ditumbuk
Dia ada cara beliau beritahu saya lah, tapi saya tak baca semua di udara, takut nanti orang ni ikut masalah. Jadi dia kata dia ambil kaca tu, dia tumbuk sampailah kaca tu betul-betul hancur. Powder lah. Dah jadi serbuk. Kemudian apa dia lakukan ni? Kata beliau sapukan powder tersebut tu pada duit. Duit note lah. Duit note. Dia kata ini dilakukan dululah, tapi sekarang dia dah tak lagi buat kerja-kerja yang tak senonoh ni. Beliau sapu pada duit dan dia letakkan depan pintu rumah si Pulan tu. Kebetulan depan pintu rumah tu pintu besi, apa yang saya ingat katanya di pintu besi tu dia ada letak kayu menghalang kucing dari masuk lah. Kan kita ada pintu kayu lah, pintu pagar besi tu, jadi letak kayu. Jadi antara pintu kayu dengan pintu besi ada gap kan. Dia jatuhkan duit di sana. Jadi orang lalu lalang tak nampak, tuan rumah yang buka confirm akan nampak. Jadi sesiapa katanya yang pegang duit tu akan terkena santau. Dan sampai kan santau tu terus masuk ke dalam badan dan begitu berbisa sangat. Ia bukan terus jadi santau terus lah. Ia memakan masa. Sedikit demi sedikit ia mematikan sel-sel, membunuh secara perlahan sebenarnya. Betul. Lain bahasa santau ni ialah racun lah. Sana dipanggil racun. Jadi dia akan perlahan-perlahan makan. Pakai duit orang tidak perasan jadi dia orang tidak boleh kesan yang dia kena santau. Dah lama-lama baru, tapi pada mereka yang ahli dah biasa nampak, dia boleh nampak cam-cam yang seseorang itu kena santau atau tidak. Tapi ada baiknya kalau ada sebarang muslihat ataupun masalah-masalah yang disebutkan tadi, jumpa doktor dulu betul. Dapatkan X-ray dan kemudian doktor kadang-kadang pun akan recommend kata cuba alternatif. Correct. Jadi yang penting janganlah kita terus menjerumus sakit sikit je ini semua buat orang ni. Betul. Jin punya salah juga. Jadi kita akan kembali dengan Cik Adi sebentar nanti. Baik, satu lagi kisah ingin saya bacakan di sini para pendengar Ria 897. Yang ini kisah tentang penampakan Pontianak. Nama sebut dah seram. Penampakan Pontianak akan saya bacakan dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik saudara, kisah yang ingin saya bacakan pada malam ini, kisah selanjutnya ini kiriman daripada pendengar kita. Ini berlaku di dalam rumah ibu beliau yang dah pun meninggal dunia. Ibu saya tinggal bersendirian di rumah satu bilik beliau. Dan beberapa kali kami adik-beradik cuba memanggil ibu tinggal bersama dengan kami, dan rumah yang dimiliki, rumah satu bilik itu untuk diserahkan kembali, tetapi ibu saya tidak ingin melakukan demikian. Sebabnya dia kata dia lebih selesa duduk seorang diri, dan kalau perlu dia akan datang kunjungi anak-anak lah dari rumah ke rumah. Dan bila saya berada di rumah ibu saya ni, ketika arwah dah pun meninggal dunia lah, ini yang nak diceritakan. Ini datangnya daripada Abang Lan yang berkongsi peristiwa yang menakutkan. Jadi apa yang berlaku setelah arwah meninggal dunia, mayat arwah, jenazahnya dibawa pulang ke rumah saya. Sebabnya saya nak orang datang sana lah. Rumah ibu saya ni agak kecil dan sempit sedikit. Jadi setelah semua urusan dah habis, dah dikebumikan, semua telah pun berlangsung dengan selamat, saya pun kembali ke rumah ibu saya dan untuk tidur di sana beberapa hari sebenarnya sebelum rumah tu diserahkan pada pihak-pihak tertentu. Dan juga saya juga nak kemas barang-barang ibu, di mana ada barang-barang kemas yang nak diambil dan disedekahkanlah pada pihak-pihak tertentu, kata Abang Lan. Saya dapati pada suatu malam ni ketika saya sedang tidur, di dalam rumah ibu saya ada satu almari yang agak lama tau. Almari ini telah pun dibawa daripada zaman rumah kampung dahulu sampailah ke saat itu disimpan dan dijaga oleh ibu saya. Malam-malam hari bila saya sedang tidur, saya tidur di ruang tamu di atas sofa lah dengan bantal dan selimut. Tahu-tahu saya terdengar bunyi sesuatu. Jadi rumah tu gelap. Saya tidur tutup lampu, semua lampu saya tutup. Saya terbangun dan rumah tu hanya diterangi cahaya daripada koridor luar rumah. Lampu dekat koridor luar rumah tu menerangi ada sedikit kawasan bahagian ruang tamu rumah tersebut. Apabila saya toleh daripada sofa ni, saya bangkitlah dan toleh. Terperanjat saya apabila saya ternampak ada susuk tubuh seperti seorang wanita sedang menyangkung kisi dekat atas almari yang disayangi oleh arwah ibu saya. Tengah baring, saya rasa tak sedap hati. Saya bangun, buka mata, kemudian saya duduk.
Saya terasa macam ada sesuatu. Saya pun daripada sofa ni saya miringkan badan untuk toleh ke belakang. Bila ternampak macam ada orang sedang menyangkung, saya pandang ke depan balik dan saya istighfar sambil saya membaca ayatul kursi untuk sekali. Saya kuatkan semangat untuk bangun, buka lampu, tengok dekat almari tu dah tak ada orang, Casey. Almari tu tak tinggi, almari yang jenis rendah. Dan apabila saya tengok dalam rumah tu, rasa macam tak sedap hati saja. Tak apa. Kemudian pada paginya, bila saya bangun, saya nak berkemas rumah ibu saya. Apabila saya masuk dalam bilik ibu, nak saya buka pintu almari, ya Allah, Casey, bau macam bau bangkai. Busuk sangat sampaikan saya tersedak tau. Saya tidak bertugas, jadi barang-barang ibu ni saya kena masukkan dalam kotak dan adik-beradik yang lain tak dapat hadir sebab mereka bertugas dan hanya boleh datang pada petang hari untuk membantu saya lah. Jadi saya yang mulakan dulu, kotak-kotak semua dah ada, saya masukkan satu persatu. Dan seperti saya katakan tadi lah, bila saya masuk dalam bilik arwah, saya buka pintu almari arwah, tersedak saya sebab bau busuk macam bau bangkai dalam almari tersebut. Dan rumah tu lama-kelamaan bau busuk tu makin dapat saya bau dan semakin lama semakin kuat dan semakin kuat dan semakin kuat. Saya tidak pasti pada mulanya dan sampaikan bila adik saya pada petang yang sama sedang mengemas, pada petang yang sama sedang mengemas, tiba-tiba ternampak di bawah katil ada bungkusan warna hitam yang dibungkus kain hitam ni, dibungkus di dalam satu kotak. Dia tarik keluar, kotak ni adalah kotak kasut. Bila buka dalam kotak kasut terperanjat, Casey, di dalamnya macam-macam barang yang disimpan. Yang menyeramkan saya lagi apabila ternampak ketipan-ketipan kuku. Tak tahulah kuku siapa, tapi kuku tu panjang-panjang ada disimpan dalam kotak kasut di bawah katil arwah ibu saya. Saya tidak pernah tahu pun yang ibu saya ni ada mengamalkan ilmu ataupun tidak. Tapi itulah pengalaman. Rumah tu pun dah diserahkan kembali. Barang-barang ibu yang mana nak dipakai, ya, disimpanlah sebagai kenangan. Yang lain diberikan, disedekahkan pada sesiapa. Begitu juga dengan hak barang kemas beliau, di mana telah pun digadai duit tu diserahkan sebagai derma kepada masjid, kata Abang Lan. Tapi Casey, episod saya baring dalam rumah tu tengah tidur, bila ternampak ada seperti makhluk, saya rasa mungkin Pontianak agaknya, yang sedang bertinggi di atas almari arwah ibu saya. Baik, itu dia kisah yang telah pun dikongsi sama. Dan mungkin Cik Adi kita nak cakap tentang santau lagi ni. Apa lagi yang ingin disentuh ni? Okey, selalunya santau ni sangat bahaya kerana kita tidak tahu dia datangnya. Dan kalau kita perhatikan dalam majlis-majlis, kalau orang tu tenung, kemudian dia baca-baca dan dia tiup dari jauh ke sini dalam jarak 10 kaki gitu dia dah boleh tiup, boleh pergi dekat orang-orang tersebut. Dan bila dia orang kena selalunya dia akan batuk lah sikit-sikit dulu kemudian tu berterusan. Kemudian tu dulu lagi satu dia orang panggil santau tu yang 77. Telur, kemudian ada jarum, jarum dan macam-macam lagi. Itu dia akan terus tuju dekat rumah. Dan bila dia jatuh je, tak perlu dipijak, tak perlu dipegang, semua dah kena. Kalau jadi sampai dalam rumah dia jatuh, dia tak payah masuk dalam rumah, guys. Selalunya depan rumah. Kalau rumah flat dekat dapur. Kerana dapur tu dekat dengan tandas, jadi dia akan jatuh, pecah dekat situ. Kemudian tu bila dia dah pecah, jatuh pecah je, confirm jadilah. Kalau dia tak pecah, tak jadi. Itu 77. Jadi ada orang yang pakar-pakar dulu bila dia nampak telur berterbangan macam gini, dia akan baca ayat-ayat kita untuk jatuhkan telur tu sebelum sampai rumah yang dihajatkan. Pernah berlaku di Taman Jurong satu ketika tu, telur tu terbang kat Jurong tu banyaklah dulu jadi orang ni memang ahli, dan dia bila baca telur tu kita orang sendiri nampak jatuh betul-betul dekat depan, pecah. Tapi tak ada apa-apa jadi pada kita.
Cuma jatuh je terus. Lazimnya dalam teluh tu apa yang diletakkan? Jarum yang penting. Dan macam Casey cakap tadi, serbuk kaca. Selalunya kalau dia tak tumbuk Casey, dia akan masak sampai jadi. Casey ingat dulu kita main layang-layang taruh air kaca. Macam gitu. Kemudian tu yang saya cakap tadi, serbuk kuku tu. Kuku yang dikikis-kikis diambil. Dan beberapa jenis lagi daun-daun yang dimasukkan dekat situ. Dan ini ada kiriman daripada seorang kakak yang bertanya ni, Cik Kadi, macam mana nak tahu kalau dalam rumah kita ni dikunjungi oleh plesit yang dihantar dengan niat sihir? Sebabnya 2 hari lepas anak saya ternampak ada seekor belalang lah, dipanggil belalang, di dapur rumah. Dan bila saya pergi ke dapur, memang saya ternampak belalang tersebut di dapur rumah. Saya pun ambil alat penyembuh serangga dan sembuh pada belalang tersebut. Mati, saya angkat masuk dalam plastik, buang di dalam tong sampah. Kemudian semalam ternampak pula seekor lagi belalang, kali ini di atas mesin pembasuh. Saya sedang nak jemur pakaian, tertoleh nampak benda tu terperanjat, saya ambil lagi. Dan kemudian terfikir, adakah yang datang tu belalang, pelesit, tujuan sihir? Saya tak pasti. Mungkin boleh tak Cik Kadi jelaskan? Okey Casey, kalau belalang dia ada kepala, kalau pelesit dia selalu macam triangle. Kepala dia tertutup sekali. Jadi untuk pengetahuan kita semua, banyak orang cakap kita kalau tarik kepala dia ada rambut. Sebenarnya semua belalang kalau kita tarik ada tali perut dia. Itu warna hitam. Jadi itu bukan rambut. Yang bahayanya pelesit. Pelesit dia betul-betul triangle dan kita tengok pun nampak buruk. Jadi pelesit memang salah satu daripada cara santau juga. Dia menghantar pelesit kat rumah. Jadi bila pelesit ni masuk dekat rumah, ini yang tanda-tanda rumah tu disihir. Jadi nak kena hati-hatilah, cepat-cepat buka CD lah. Jadi insya-Allah dia akan lari. Lagi satu tips kalau kita tadi cerita yang tadi tu, kalau rumah kita bau busuk, bau bangkai, itu semua memang gangguan. Dia kalau bau wangi, kemudian busuk, kemudian wangi balik, pun gangguan. Kalau seterus menerusnya bau wangi, itu bukan. Rumah kita mungkin dikunjung para malaikat. Tak semestinya je jin dan syaitan masuk. Para malaikat juga akan kunjung rumah kita. Jadi ini tanya soalan dari saya ni untuk Cik Kadi lah. Cakap Cik Kadi tadi kata terus main CD untuk putaran bacaan-bacaan. Betul. Kalau dibaca lebih baik lah baca sendiri. Tapi kalau dibaca tu mungkin bacaannya tidak begitu baik lah. Tajwidnya salah, sebutannya tidak baik. Macam mana Cik Kadi? Okey, bab ini kita ambil dalam hukum. Kalau kita masih belajar, semuanya terhapus. Jadi pertama, niat kita untuk membantu. Tanamkan niat, ya Allah aku nak membantu keluargaku. Jadi walaupun dia tidak fasih atau tidak pandai, insya-Allah akan dia itu. Walaupun bacanya merangkak-rangkak sikit, idrom bila runah dia tak baik. Kalau yang senang sekali, azan dululah. Azan dulu, istighfar. Apa-apa kita nak buat, kita kenalah taubat, mengucap, kemudian tu baru kita mulakan baca. Tak semestinya ayat-ayat yang panjang surah Ikhlas, surah 3 Kul, itu pun cukup. Baik, kita akan kembali dengan Cik Kadi dan saya ada lagi 2 kisah nak saya sampaikan sebentar nanti. Baik. Antara kisah yang saya nak ketengahkan, nampaknya ini adalah pengalaman yang diceritakan, katanya ternampak dalam rumah ni ada susuk tubuh yang menyerupai makhluk pocong. Dan ada yang tanya tentang tuyul. Nanti Cik Kadi boleh kongsi tentang tuyul. Kita akan berehat, kita akan kembali sebentar nanti bertemankan saya DJ Champion Casey dan juga Encik Abdul Kadir dari Pusat Rawatan Darul Ilaj. Baik, bersama dengan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12, sekadar hiburan dan pasti juga pada hari Khamis malam Jumaat kita akan cubalah sebabnya ini pun saranan-saranan daripada anda para peminat MG12. Katanya jemputlah seorang pakar perubatan alternatif untuk berkongsi pengalaman, pendapat, pandangan. Jadi bersama dengan saya di studio atas maklum balas yang diberikan, kita ada Encik Abdul Kadir dari Pusat Rawatan Darul Ilaj. Terima kasih Cik Kadi. Dan sebelum kita teruskan di sini, terima kasih juga pada anda yang ada yang kata selamat datang kepada Cik Kadi. Ada yang kata suka dengar Cik Kadi berceluti dengan kisah-kisah misteri dan berkaitan dengan sesuatu boleh saya pelajari lah. Antara perkara yang saya banyak pelajari adalah bersama Cik Kadi. Bila Cik Kadi berkongsi the do's and don'ts, ada kalanya kita ni confuse lah Kisi, tak tahu mana adalah mungkin
pantang larang orang-orang Melayu kita, dan mana adakah sesuatu yang digalakkan, dibolehkan dalam Islam, kata daripada Kak Melo. Dan ini daripada Wan Afiq nak ucapkan selamat malam kepada Encik Kadi dan juga pada isteri yang tersayang yang takut nak dengar MJ12. Katanya kadang-kadang isteri saya ni senang nampak lah apabila saya memandu, nanti tahu-tahu saya dengar dia baca bismillah, 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 macam berbisik-bisik lah. Tapi saya bila tanya pada isteri, nanti dia kata tak ada apa-apa. Mungkin bolehkah seseorang itu yang orang macam kita lah, Casey, orang-orang biasa ni bukanlah berilmu sangat, nampak benda-benda halus ni, Cik Kadi macam mana? Memang orang biasa juga boleh nampak, tapi selalunya kita pakai kelibat. Dia tidak nampak terang macam yang tadi dia cerita, tinggi atas almari, macam gitu. Itu tidak boleh. Ataupun sekali-sekala tu okey. Dia panggil apa, corner of the eyes kelibat. Jadi kalau dia nampak terang tu, berarti dah ada benda dekat dia lah. Sama ada dia ada keturunan punya ke, dia ada belajar-belajar ke, ada apa-apa lah. Yang ini kiriman daripada Sri Ayu, nak ucapkan juga selamat malam kepada members sedang bertugas di PSA Team Charlie. Semoga dapat mendengar MJ12 pada malam ini. Go KC dan Cik Kadi, kata beliau. Macam-macam juga soalan-soalan yang ditanyakan. Juga ada ucapan siapa lagi ni, daripada Kak Latifah, nak berikan ucapan di sini. Ucapan lagi banyak ucapan malam ni. Kak Latifah kata nak ucapkan pada semua geng-geng momok yang sedang memantau Misteri Jam 12. Wah, malam ni best lah. Ada 2 DJ DJ KC dan DJ Pak Kadir. Bukan DJ Encik Kadir lah dan juga katanya kalau boleh lebihkan lagi lah pengalaman Encik Kadir merawat orang. Sebabnya saya suka dengar. Terima kasih. Selamat malam dan juga happy birthday. Ini diucapkan selamat hari lahir, jeng. Ini nak cakap tentang tarikh lahir je lagi, saya nak tanya Cik Kadir. Dan ini kepada Hazika, ulang tahun yang ke-33 tahun 33 sih tak adalah. Untuk Hazika, happy birthday daripada kakak-kakak dan abangs dan ibu dan ayah lah. Semoga menjadi anak yang baik, yang soleh dan belajar rajin-rajin untuk Hazika yang bersekolah di Republic Poly. Bagus Baik, Cik Kadi, cakap tentang hari lahir ni. Tarikh lahir, adakah ia satu benda yang diperlukan seseorang nak buat seseorang ni, macam mana? Betul. Kalau secara yang bukan Islam ataupun dia praktiskan yang cara lain, dia perlukan tarikh lahir dan nama ibu. Jadi kalau selalu ditanya binti apa, kalau boleh yang itu jangan pergi. Tidak ada dalam Islam macam gitu. Jadi dia tanya nama ibunya lah. Macam sekarang dia cakap okey, Abdul Kadir binti. Dia tak panggil bin lagi binti apa nama ibu dia. Jadi itu yang tidak patut dia kata. Sebab kita kalau memohon pun, kita mohon daripada yang atas, yang Esa. Dia yang baikkan dan dia yang berikan. Jadi kita tak perlu nak perlukan nama ibu ke nama apa ke. Tak perlu. Jadi banyak orang-orang yang biasa rawat ataupun yang lain tu, sebenarnya dia boleh baca karakter seseorang tu, dan juga dari nama-nama orang tu. Misalnya kata nama dia Aisyah ke Fatimah ke Ahmad atau apa, daripada nama ni kalau ikut dari segi pelajaran Jawa diorang tahu susunan nama ni, apa karakter diorang, apa PL diorang. Kemudian tu diorang juga akan tahu hari apa yang bagus, hari apa yang tidak bagus. Ini kalau Casey tengok kalender kuda dulu maaf kalender kuda dulu, ada dia panggil Jawa punya kiraan. Malam Kliwon lah, malam ini jadi diorang kalau nak buat apa-apa, dia kena tunggu certain malam tu untuk kesan, lebih berkesan. Dan cakap tentang Jawa-Jawa ni, ada seorang kakak kirimkan pertanyaan private message. Nama ditukar dirahsiakan. Saya panggil Kak Siti lah Okay. Jadi Kak Siti tanya bila dia tempoh hari ahli keluarga ni dapatkan bantuan beberapa orang kononnya pakar perubatan lah yang datang untuk merawat dan yang setiap yang merawat ni tiba-tiba ada dalam keadaan menurun tu.
Bila dia menurun aja, dia merawat orang yang sakit ni lah Dia menurun aja, dia cakap dalam bahasa Indonesia dengan telo Jawa lah. Kamu datang dari mana? Kamu percaya aku sakti. Tentu Jadi setiap kali dia merawat, dia mesti akan telo bahasa Indonesia. Dan bukan satu, malah ada beberapa pakar yang lain yang dia berhubung. Dan bagaimana dia kata, adakah betul ke semua nak merawat ni kena ada telo bahasa Indonesia, bahasa Jawa ni macam mana? Sebenarnya tidak dalam segi perubatan kita tidak boleh menurun. Kalau menurun berarti benda lain dah masuk pada orang yang merawat. Jadi benda lain ni, apakah kita yakin benda tu? Siapa? Sebab dia akan mengaku dirinya inilah itulah ada yang panggil nama sunan-sunan, ada yang panggil pendekar-pendekar. Jadi bagaimana kita nak tahu? Sedangkan dia pun tak bawa IC tak boleh tengok kan. Jadi ini semua karut diorang yang masuk ni semua jin, syaitan yang mengaku. Dan kenapa pula telo Jawa? Kerana kebanyakan ilmu ni diorang pelajari daripada negara-negara jiran kita lah. Jadi dekat situ bila dia pergi bertapa ataupun dipanggil Pati Geni. Pati Geni ni satu hari satu malam dia duduk kat situ bersendirian. Jadi Casey tengok bila dia Pati Geni tu, dia duduk dekat situ bersendirian satu hari satu malam tanpa buat apa-apa, itu dah salah. Jadi apa yang dia dapat tu memang salah. Ataupun dia panggil puasa putih, memutih, macam-macam lagi Casey. Jadi nanti kita akan kembali dengan Cik Adi. Saya nak baca ada kisah tentang penampakan makhluk pocong yang ingin diketengahkan. Tapi ini bukan di rumah lah. Saya nak ketengahkan ini adalah, kejap mana email saya tadi. Pocong dan toyol tadi. Toyol. Tapi yang ini pocong dahulu. Katanya ini penampakan ini berlaku di salah sebuah chalet, iaitu di Pasiris. Jadi ini menghantui pengirim kita. Saya akan bacakan kisah ini dan kita akan kembali bersama Cik Adi sebentar nanti. Okey Cik Adi? Baik saudara, katanya ini daripada seorang pendengar yang ingin dikenali sebagai Kak Hamidah. Kak Hamidah berkongsi pengalaman cerita yang cukup menyeramkan ketika kakak bersama dengan ahli keluarga telah pun menempa sebuah chalet di kawasan Pasiris. Apa yang berlaku, chalet kakak ni agak jauh sedikit lah dan agak dalam paling hujung kalau tak silap kakak. Dan ada di chalet ni ada sebatang pohon. Bila kakak sampai je, pokok tu yang menarik perhatian kakak. Kakak akan terpandang pada pokok tu. Nanti bila tengah berada dekat ruang tamu, sedang pasang-pasang barang, sedang siap-siapkan barang, mesti tertoleh dan tertengok pokok tu. Mesti. Tak tahu kenapa lah mata ni boleh tertumpu pada sebatang pohon yang ada dekat kawasan chalet kakak. Pendengar Ria 897 FM, pada kejadian yang menyeramkan ini berlaku, cuma kakak, anak kakak seorang dengan suami. Anak kakak lagi 2 orang masih belum lagi sampailah. Mereka dah berumah tangga, tinggal di rumah masing-masing dan hanya akan datang pada keesokan paginya. Jadi kakak dengan anak yang anak bongsu kakak lah dengan suami dalam chalet itu. Kemudian suami pun terlupa nak beli barang. Suami nak keluar, minta anak kakak temankan. Suami tanya, awak boleh tak tinggal sini seorang-seorang? Kakak kata boleh, abang pergilah. Jadi suami dengan anak bongsu keluar, naik kereta pergi beli barang untuk chalet lah. Jadi kakak seorang-seorang sedang keluarkan bahan-bahan untuk bakar, sedang tengok apa-apa lagi yang diperlukan, dan kakak akan telefon suami untuk beli sekiranya barang-barang itu tidak ada. Pendengar Ria 897, satu kali ni bila kakak sedang berdiri, masih ingat lagi waktu tu kakak sedang nak pasang satu tempat bakar, katanya tempat barbecue lah. Ada satu lagi yang kakak bawa sendiri kecil, nak diletakkan di tepi dengan tempat barbecue yang ada di chalet tersebut. Kakak terperasan Casey, dekat belakang pohon tu ternampak macam ada susuk tubuh makhluk pocong berbungkus. Bila kakak nampak, kakak istighfar berkali-kali ketakutan. Terus telefon suami bila nak balik. Suami kata nantilah baru sampai. Dan Casey ingatkan habis. Kakak pun tak nak lagi lah berada dekat depan tu. Apa yang berlaku, tengah duduk sebelah dalam ni, tengah keluarkan barang-barang, nak dimasukkan dalam satu box di mana dalam tu ada dry ice untuk bekukan barang-barang yang telah pun dibeli. Kakak terperasan Casey, dalam banyak-banyak pohon
bushes yang ada dekat kawasan chalet kakak ni, cuma satu pokok yang bergerak dengan begitu kuat, seolah-olah ada orang yang gegarkan, goyangkan pohon tersebut. Dan kakak nampak bukan sekali, malah 2 kali susuk tubuh yang menyerupai makhluk pocong berbungkus di hadapan chalet kakak. Pendengar ya, bila suami balik, kakak beritahu suami tentang hal tersebut. Suami kakak pun apalagi keluar memandang ke arah pohon tu dan azan sekuat-kuatnya lah. Kemudian selepas dia azan, dia membaca surah yang mana kakak tak dengar, dan dia masuk dalam. InsyaAllah tak ada apa-apa lah. Kita jangan fikir-fikir, jangan tengok-tengok lagi. Jadi suami pun nak sedapkan hati kakak. Suami bukalah CD surah-surah suci sambil kita sedang buat persiapan. Dan sebelum tidur tu, kita matikan. Esok bila dah ramai orang, dah tak ada apa-apa lagi. Terima kasih Casey dan selamat tengah malam. Wah. Satu lagi kisah yang ingin saya sentuh ni, ini tentang toyol yang dikirimkan. Pendengar ya, saya terperanjat ketika saya berada di salah sebuah tempat ni lah. Ini di negeri Arab lah kata beliau lah. Saya ke sana ni apabila ada seorang saudagar bertemu dengan saya dan katanya yang dia nak jual toyol pada saya. Saya terkejut bila mendengar tawaran tersebut. Dia ada gambar lagi. Siap gambar tu dengan ada tulisan dalam bahasa Inggeris. Benda ni kalau dipelihara boleh bawakan kekayaan. Dia jual toyol tu pada saya, duit Singapura dalam $800 KC. Katanya this is good, can help you get rich, kata beliau. Saya tertanya pula, kalau boleh tolong jadi kaya, kenapa ada sendiri tak pakai sampai nak kena jual? Ayolah. Dan saya pun interested lah, bukan nak beli, cuma nak tahu aja. Saya pun banyak soal. Saya tanya macam mana nak jaga, macam mana nak pelihara. Katanya senang, kau bawa balik dan kemudian engkau akan menyeru dia lah malam-malam hari. Cara nak seru nanti dia akan ajar kalau saya beli. Saya tanya lagi, dia kata dia tak nak reveal. Okey lah. Saya pun jalan dan saya terasa pelik pula. Negeri Arab kisi jual toyol. Pelik. Tapi itulah pengalaman yang saya alami. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, itu dia kisah yang diceritakan. Bagaimana Cik Kadi tentang kisah yang pertama, kisah yang kedua? Kisah pertama tu memang benar guys ya. Sebab saya sendiri pernah lihat rakaman terambil video pocong ni dalam sebuah chalet di Pasir Ris juga. Jadi mereka tidak sedar sebenarnya mereka recording tu. Lepas balik rumah baru mereka bila lihat dia nampak dekat belakang, dekat dengan tandas tu, pintu dapur kalau chalet sana ada pintu dapur, ada satu makhluk betul-betul macam diikat pocong tu, kemudian mukanya sebelah nampak, dan saya sendiri dapat stop dekat situ dan lihat wajah seorang lelaki yang hitam. Jadi bila betul-betul dia terperasan yang kamera tu tengah shooting, terus dia hilang begitu silly. Macam magic show lah. So memang betul cerita kakak tu yang di Pasir Ris tu, memang banyak toyol kat sana. Dan tindakan suaminya tu memang tepat sekali, iaitu azan. Pocong dan diazankan dekat daerah situ. Semoga dia tak ganggu. Sebenarnya dia tak akan ganggu kita lah. Cuma bila suami je keluar, kakak dia ternampak, dan mungkin kakak ni ada terasa dekat pokok tu. Sebab tu kalau kita pergi mana-mana Casey, kalau kita terasa ada salah satu sudut tu tak sedap kan, jangan kita pandang-pandang. Kerana dalam kita tidak nampak, dia akan nampak kita pandang, seolah-olah dia tanya kenapa kau tengok aku. Dari situ yang dia rasa macam tak puas hati lah. Dia sama macam gangster dengan gangster lah. Dia tengok tonton jadi gaduh kan. Jadi dia akan ikut balik. Ada satu kakak tu dulu, dia suka tegur-tegur tau. Bang, batu ni hitam jadi bila dia balik, jin ni ikut. Jadi bila kita dah baca kan, dia cakap pasal dia kutuk aku. Dia cakap aku hitam. Begitu juga kakak ni banyak kali dia suka menegur, lazimnya dia tegur. Jadi orang perempuan ni memang macam gitu. Kalau boleh kurangkan tegur. Kalau kita tahu orang-orang laut dulu Casey dia langsung tidak mau tegur dekat laut, kerana dia tahu laut ni adalah ilmu ataupun istananya iblis kat sana. Jadi setiap apa yang tegur tu boleh berlaku. Dan ini ada teman kita yang bertanya, Encik Kadi, saya ingin bertanya pada Encik Kadi lah, kalau dalam rumah ni nak jangan biarkan jin masuk ke dalam rumah kita, apakah antara perkara-perkara ni yang kita harus elak
daripada mungkin simpan dalam rumah, dan apakah perkara-perkara yang harus kita lakukan untuk tidak membenarkan jin masuk ke dalam rumah? Pertama, kita tidak boleh simpan apa-apa benda patung yang ada 3 dimension. That means kalau dia kena lampu, ada nampak cahaya. Itu sah dalam ajaran Islam. Tidak dibenarkan langsung kerana malaikat rezeki tidak akan masuk. Jadi kalau malaikat rezeki tak masuk, benda ni akan masuk. Kedua, itu wind chime yang bunyi-bunyi tu macam loceng itulah. Itu langsung pun tidak boleh Casey kerana agama lain ada mempraktikkan tu. Jadi bila pukul 6 lebih dia akan lonceng-lonceng, kemudian dia akan asap kemian. Jadi dia lonceng, dia panggil benda ni dan dia kasih makan dengan asap. Jadi kalau dekat rumah kita bunyi-bunyi gini, jin tu datang, tengok tak ada makanan, datang lagi tak ada makanan. Jadi dia cukup marah. Dia ingat kita mempermain-mainkan dia. And then ketiga, jangan ada langsi-langsi ada patung. Kadang-kadang kita tampal kupu-kupu lah, itulah ini apa-apa saja berbentuk binatang atau manusia tidak boleh ada rumah melainkan foto frame. Ada juga pandangan yang foto frame pun tidak boleh. Jadi tengok dalam keadaan rumah tu. Kalau rumah tu tak diganggu, boleh. Kalau rumah tu diganggu, ingat simpan dulu foto frame-nya. Dan dalam rumah mesti nak ada bacaan, sembahyang, ngaji. Kalau tak ada, memang malaikat tidak masuk. Jadi bila malaikat tidak masuk, rumah tu macam ada lampu kejang kelip, jin akan datang. Macam hari raya dulu kita nak pergi collection, kita tengok lampu, dapat duit. Jadi macam gitu, tanda-tanda rumah yang tidak ada mempraktiskan. Dan ada yang berkongsi katanya di sini tentang gambar yang disimpan. Kebetulan Cik Adi cakap tentang gambar yang digantung ni. Saya ada gantung di ruang tamu gambar arwah nenek saya. Agak besar gambar tu, dan gambar ni diletakkan di ruang tamu. Setiap malam bila saya keluar daripada bilik tidur nak ke tandas lah, ini mungkin rumah ni rumah ibu dan ayahnya lah. Jadi dia tinggal, jadi terpaksa kena guna tandas di bahagian dapur. Kalau master bedroom dalam ada tandas kan. Betul. Jadi bila keluar, saya bila ternampak gambar arwah nenek saya, takut Casey, seolah-olah gambar tu hidup dan sedang memerhatikan segala gerak-geri saya. Pernah sekali tu ketika saya berada di ruang tamu sedang belajar dekat meja makan. Gambar tu betul-betul dekat kawasan ruang sofa yang digantung di dinding. Tengah tulis dan saya macam terasa ni naluri saya memberitahu gambar tu sedang tengok saya. Bila saya dongak, saya terkejut sebenarnya. Gambar arwah nenek yang digantung tidak senyum. Gambarnya nenek macam biasalah tak senyum, gambar serius. Tapi bila saya dongak dan terpandang sekali dalam keadaan yang menakutkan, saya macam terasa saya nampak gambar arwah nenek itu senyum dekat saya. Casey, punyalah takut Casey. Daripada nak belajar, saya terus simpan barang-barang, masuk bilik dan saya tidur. Itu dia kisah. Yang tadi kan, tentang gambar macam mana cakap ni? Kalau rumah tidak ada gangguan, dibolehkan. Kalau ada gangguan macam gitu, angkat simpan dahulu. Kerana apa? Bila dia terfikir dan ternampak, dia akan terus-menerus dikejarkan itu benda. Jadi setiap kali dia nak keluar hall, nanti otak dia akan terfikir nak tengok gambar, tengok gambar. Jadi bila dia tengok, berubah-ubah. Begitu juga Casey tentang, saya nak beri sedikit pandangan tentang mayat. Kadang-kali kita tengok mayat tu berubah-ubah. Kadang-kali kita tengok mayat tu bergerak. Sebenarnya bukan apa-apa. Sometimes pasal ketegangan urat-urat kita, itu yang buat dia tergerak. Jangan kita khawatir yang dia ni ada hamalan tak betul ke, ada apa ke kan. Tadi aku tengok muka dia lain, sekarang muka dia lain. Ini kekenduran, ketegangan urat-urat kita. Jadi memang dia boleh tergerak-tergerak. Dan mungkin Cik Adi nak sentuh kisah tentang yang tadi toyol. Toyol. Okey, kita tak perlu herankan kenapa toyol di negeri Arab, kerana waktu Nabi Musa AS memang sihir diturunkan di negeri sana kan. Jadi memang banyak benda-benda yang daripada negeri sana, asal sana memang ada jual. Dari zaman dahulu dah ada orang jual toyol ni. Dan memang betul, mungkin sekarang harganya mahal. Waktu dulu saya dengar dah $200 Singapura. Lebih murah. Sekarang naik 800 kena naik kapal terbang first class. Jadi kalau kita nak tahu seseorang itu mengamalkan toyol, selalunya dia akan keluar lepas pukul 11 malam. 11 malam tangan dia dekat belakang, kerana dia pimpin toyol tu. Nanti dia akan lepaskan kat mana-mana yang dia tahu ada wang
kat rumah tu. Memang satu perkara yang kelakar sikit, toyol tak ambil shilling pasal berat dua kali. Jadi dia akan ambil wang note dan dia tidak akan ambil semua. Itu memang sah. Dia akan tinggalkan sebahagian. Jadi tuan yang punya toyol ni nanti dalam pukul 2, 3 pagi atau 4 pagi sebelum subuh, dia akan datang balik kat blok tu. Dia akan cari dengan tangan dia dekat atas mata kan. Dia kepung, dia cari dekat mana toyol tu ada. Dia boleh nampak. Kemudian tu dia akan bawa balik toyol tu. Itu memang betul. Dan normally toyol tu tak akan berlaku selalu dekat rumah yang sama lah. Lepas kendian lama-lama after few months baru dia datang balik. Sebab tu kalau sekarang ni dah senang, kita ada bank lah. Dulu semua banyak simpan bawah bantal tak digalakkan. Dan tak semua kita salahkan toyol. Ada yang saya pergi bukan toyol yang tak nampak, toyol yang nampak saudara mara ataupun keluarganya sendiri yang ambil. Sebab apa? Kita ada cara-cara kita untuk membantu. Bila kita dah letakkan benda tu tetap hilang, kita dah tahu. Kerana kalau toyol yang tak nampak ni, bila dia masuk, bila kita dah letakkan minyak tu, dia tak akan berani sentuh. Itu dia. Dan saya dahulu pernah berkongsi satu kisah di mana ibu berjumpa dengan pakar lah tentang dalam rumah selalu hilang duit, hilang barang tu, hilang barang ni. Dan ibu syak itu adalah perbuatan toyol. Orang datang curi duit dalam rumah. Betul. Jadi pakar tu pun kata pada ibunya, awak datang esoklah ke rumah saya, datang bawa anak awak sekali. Jadi datanglah bawa anaknya ke rumah pakar ni untuk dirawat lah, tengok betul ke tak. Dan pakar tu kata okey, dia sediakan minuman. Isteri macam tetamu yang datang lah. Isterinya siapkan minuman, dia minum. Dan mereka di rumah tu saya rasa mungkin agak lama lah. Tak tahu, tak pastilah, saya tak ingat berapa lama. Bila sampai waktunya, dia kata okeylah, awak boleh pulang dulu, nanti saya akan uruskan. Ibunya keluar rumah, dah keluar ni, anak lelakinya, mak nantilah mak, orang tak nak balik dulu. Padahal ni pertama kali ni jumpa pakar. Nantilah mak, orang tak nak balik dulu. Kau biar betul nak duduk sini. Nak duduk sini kejap lah, nak tengok TV katanya. Jadi ibunya pelik pula. Dan pakar tu kata tak ada apa-apalah, biar dekat sini. Ibunya balik, anak dalam rumah. Dah kemudian makin lama dan dekat malam, anak tak boleh balik. Mak nantilah mak, gini dipendekkan cerita. Rupa-rupanya budak ni ada ambil sesuatu dalam rumah pakar. Dia curi barang dalam rumah tu dan dia tak boleh keluar. Dia macam mana aku nak keluar? Macam nak keluar tak boleh. Nak keluar perasaannya macam ada sesuatu menahan. Kemudian panggil ibunya datang lagi. Ibunya datang, dia berbual dengan ibunya di satu tempat. Anak awak ada ambil barang saya. Barang dalam rumah yang hilang bukan toyol, anak awak yang ambil. Awak tak percaya, awak tanya dia. Keluar, mula-mula tak nak mengaku lah, biasa. Lama-kelamaan, dia keluarkan dalam poket. Dia ada ambil barang milik si pakar dan dia mengaku yang barang-barang dalam rumah mak, dia yang curi. Jadi tak semua benda hilang tu kerja toyol lah. Ya, betul. Saya pernah ingat cerita yang Casey sampaikan di Ria, cerita ni. Jadi begitu kuat pakar tu konon macam tahu mungkin nak menguji tengok betul ke perbuatan anak. Suruh datang bawa anak sekali. Apa pandangan Cik Kadir tentang hal ni? Memang benar Casey. Kadang-kadang bila kita orang tua dah suspek ada toyol aja, makin menjadi kat rumah. Kerana dia tahu mak atau ayah akan salahkan toyol. Jadi dia akan ambil dari hari ke hari. Itu memang berlaku. Saya pernah pergi di kawasan timur maaf. Jadi dia pun cakap gitu. Dia simpan, ini salah je, dia simpan duit dekat dalam envelope, dekat magazin-magazin di luar, di luar ruang rumah. Jadi salah satu anak dia memang nampak. Jadi bila kita pergi, kita lihat anak dia nombor 3 ni dah lain macam. Jadi kita pun tak mau cerita banyak. Kita cakap ni bukan toyolnya kita, ini salah satu ahli anak awak yang ambil lah. Pada mulanya bapaknya pun macam gitulah, dia tak nak mengaku kerana dia cakap anaknya semua baik-baik. Jadi saya cakap ada pernah peristiwa berlaku pada anak ni. Jadi awak cuba periksa balik. Dan memang betul lah, Casey, dia yang ambil. Jadi kadang-kadang tu jangan kita terus jerumus salahkan. Tak ada, bukan apa sebenarnya. Di sini apa yang kita boleh pelajari Cik Adi kadang-kadang nanti bila kita dah fikir ini perbuatan sesuatu misteri jumpa pula dengan salah saudara tiba-tiba kita pula ditipu. Yang potong limau ni semua kan. Dah start lah cerita dia. Jadi begitu juga yang macam Casey cakap tadi, kalau kita sakit pun jangan terus
kita cakap ni perbuatan orang. Kita kena usul periksa sendiri. Ada yang salah makan, nak macam baru tadi kita dapat panggilan dia sakit tak boleh bangun. Kasi tahu apa rupanya masalahnya. Ada batu dekat kidney dia. Batu. Jadi itu memang tidak boleh buat apa-apa. Kena pergi hospital, do something. Kan? Tapi kalaulah misal kata dia baru balik dari rumah sebulan dah ingat aku balik je dah kena. Gitu. Baik, kita akan bacakan satu lagi kisah sebelum kita tutup tirai bersama dengan Encik Kadi sebentar nanti. Ria 897 Misteri Jam 12 akan kembali selepas ini. Saya akan bacakan kisah yang terakhir pada malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Saudara, kisah berikut ini adalah satu peristiwa dan ini berlaku di sebuah kampung di sebuah kawasan di Malaysia. Dan peristiwa ini daripada seorang teman di mana ni? Oh, bukan. Tapi pengalaman beliau yang ceritakan ini adalah satu peristiwa di Lakin. Lakin ni popular dengan orang Singapura yang suka beli belah di sana barang pasar. Tapi saya tak pasti tempat tu lah. Saya rasa mungkin lebih kawasan Lakin tu mungkin kawasan perkampungan. Diceritakan oleh seorang pendengar yang bernama Kak Putri. Kak Putri berkongsi peristiwa pernah anak-anak kakak ni ditakuti dengan kehadiran seorang wanita yang kurus sangat-sangat, tetapi wanita ni tidak berwajah Kisi. Dia hanya akan menjelma antara pukul 12 lebih tengah malam sampai pukul 2-3 pagi macam tu lah. Sebabnya ada kalanya anak kakak ni kalau tidur, kita ni rumah kampung pada waktu tu memanglah panas sangat-sangat, yang mampu hanya kipas. Dengan kipas pun agak bahang dalam rumah tu. Jadi anak-anak tidur akan buka tingkap lah. Rumah kakak ni, rumah kampung ni bukanlah jenis yang ada kolong. Jadi rumahnya agak rendah. Dan bila tidur buka tingkap ni, orang lalu depan rumah pun boleh nampak. Jadi anak kakak yang sedang tidur terbangun dan terpekik sekuat-kuatnya ketika kejadian ini menakutkan mereka. Pendengar Ria 897, kakak pun terbangunlah dari tidur bila dengar pekikan anak. Masuk bilik, anak kata nampak ada perempuan. Kakak cakap, mana ada, tengok luar tingkap, jenguk kiri kanan tak nampak. Setelah dia tenang, kakak tanya, apa yang kau nampak? Katanya nampak seorang perempuan ni kurus sangat dan orangnya tinggi, serta wajahnya tu, mukanya tidak berwajah lah. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya rambut hitam yang tebal dan panjang, berdiri tegak di depan tingkap bilik rumah kakak. Kakak dengar cara anak sebutkan dengan suaranya yang tergeta-geta sudah cukup membuat kakak rasa takut. Dan apa yang berlaku, selepas itu kakak pun kata pada anak, tidur malam tolong tutup tingkap lah, nanti takut lagi. Anak kakak betul dengar cakap kakak. Untuk beberapa minggu sebenarnya dia tidur tutup tingkap. Pada satu malam, kakak berada di dalam bilik dengan suami sedang menonton TV lah. Waktu tu jam 1 pagi. Tiba-tiba suami kata, yang nak minum air haus lah, boleh buatkan tak kopi. Kakak pun dari bilik keluarlah. Sambil tu menjenguk bilik anak, pintu tingkap biliknya ditutup. Jadi tengok tengah nyenyak tidur, kakak pun pergi dapur sedang nak bancuh kopi untuk suami. Sedang bancuh, tiba-tiba dengar orang psst, psst, macam orang sedang memanggil dengan nada yang berangin tau. Psst, psst. Kakak toleh, terpandang dekat tingkap dapur. Kakak nampak susuk tubuh yang diceritakan oleh anak kakak. Tak tahulah Kisi dia perempuan ke, dia apa ke. Tapi memang Kisi kurus sangat. Orangnya tinggi, tidak berwajah. Tapi kakak dengar dia macam bila terpandang, ya Allah, kakak istighfar, berkali-kali istighfar. Sambil berdiri dekat dapur, bang, abang. Kakak panggil suami. Suami pun keluar dari bilik, pergi dekat dapur tanya, kenapa dengan awak ni? Ingatkan ada perompak yang masuk dalam. Angkat kopi suami masuk dalam bilik. Kakak cerita pada suami, kenapa dengan awak? Abang ingat tak, itu hari Miza ada cakap dengan abang, dengan saya, yang dia nampak perempuan kurus tinggi tak ada wajah. Suami terdiam. Awak nampak ke? Saya mengangguk. Kisi memang menakutkan. Terima kasih dari Kak Putri Lakin.
Baik, sebelum kita akhiri Cik Adi, mungkin ada apa-apa yang nak lagi disentuh atau cerita mana? Kakak tadi memang wujud di Singapura dahulu. Cuma di sini kita panggil hantu galah. Okay. Dia memang kurus dan tidak berwajah dan tinggi. Dulu macam-macam dekat Singapura kerana dulu kita ada banyak hutan dan kebun-kebun. Jadi senang diorang bersembunyi dekat situ. Terutama sekali kalau kita pernah tinggal di Punggol di Punggol pun begitu banyak jembalang-jembalang seperti ini yang keluar masuk, kata orang Pontianak. Saya pernah teringat. Saya minta maaf sekali saya saya mencelah sekejap. Saya sedang cari gambar, ternampak pula gambar ni macam sama je Cik Adi. Kurus, tidak berwajah. Cik Adi cuba tengok ni. Baik. Oh ya. Kan? Betul. Nanti saya cuba kongsi lah. Saya cuba kongsi gambar ni di Facebook saya. Kurus dan tidak berwajah. Jadi kembali pada pengalaman Cik Adi. Di kampung Punggol dulu dekat dengan kuburan. Jadi selalunya kalau ada malam-malam yang nak hujan, ribut benda-benda ni akan berterbangan pergi ke rumah orang dan cakar-cakar di zinc atap. Yang satu tu dia akan ketuk-ketuk dan dia akan menyuarakan seperti saudara mara kita ataupun anak-anak kita Jadi pernah terjadi dekat rumah orang ni, dia beri salam tapi salam yang lain lah. Pak buka pintu macam gitu, lebih kurang lah suara-suara anak-anak. Jadi kerana orang-orang tua dia orang sudah faham, dia cakap jangan buka kerana ini bukan anak aku. Pasal dia orang dah tahu waktu-waktu balik anak-anak mereka. Sebab tu kalau di kampung banyakkan kalau nak balik untuk anak-anak kecil dijemput supaya mereka lebih selamat lah. Jadi itu antara perkara yang boleh kita sentuh. Dan baca kita akan akhiri, dan mungkin ada satu lagi kisah dari Cik Adi sendiri. Ada yang bertanya, sebenarnya banyak soalan ni daripada para pendengar. Saya pun nak kena bagikan lah ada masa saya bercerita, ada masa baca soalan, menjawab soalan. Sebenarnya kalau semua menjawab soalan, nanti ada yang nak dengar cerita tertunggu-tunggu pula. Jadi yang ini pertanyaan daripada Kak Ruby yang bertanya soalan, Cik Adi, saya ni diajar oleh mak saya sejak kecil sampailah sekarang ni. Saya dah ada 3 orang anak. Katanya sebelum masuk rumah, depan rumah tu sebelum masuk, sebelum kita beri salam, kita kena baca selawat, kemudian hentak kaki 3 kali. Dan kata mak saya, kasut yang kita pakai di luar rumah jangan dibawa masuk, biarkan diletak di luar rumah. Dan kita masuk rumah terus pergi ke dapur cuci kaki, jangan singgah bilik tidur, jangan singgah mana-mana, masuk ke dapur tu tandaslah cuci kaki. Apa kata Encik Adi? Okey, tentang bacaan ataupun beri salam tu memang bagus. Tentang kasut tidak masuk dalam rumah memang lebih baik kerana banyak najis-najis yang terikut. Tentang yang cuci kaki terserah, kerana orang dulu dia di luar rumah kampung dia mesti ada dipanggil tempayan dengan timba untuk cuci kaki kerana mereka tidak berkasut. Jadi sebelum nak masuk ke ruang hall dia ataupun di ambin dia, disuruh cuci kaki. Dan ini juga amalan agama lain untuk cuci kaki. Jadi di sekarang ni kita dah pakai stokin, dah pakai kasut, dah tak perlu cuci kaki. Cuma yang baik ialah cuci muka sajalah. Tapi tentang selawat ataupun beri salam itu memang dituntut. Kalau boleh ayat kursi. Dan memang dinasihatkan kasut jangan bawa masuk ke rumah sebab macam-macam kotoran ada. Jadi bila kita nak buat amal ibadah, mengganggu dekat situ. Jadi itu dah nampaknya kita harus tutup tirai. Dan saudara, terima kasih pada Cik Adi. Baik, saya mohon maaf salah silap. Dan Cik Adi pun sibuk sebenarnya untuk mengumpul dana Cik Adi. Ya, saya dana Masjid Jurong West. Itu juga kalau boleh war-warkan mereka bantu kami dana Jurong West, Masjid Jurong West. Dan juga kalau boleh tolong like kanlah di Facebook JPM Jurong West, kerana bila kita like nanti insyaAllah apa aktiviti-aktiviti boleh dapat dibacakan dan dapat disebarkan. Jadi yalah, terima kasih juga yang telah pun bersama dengan kami pada malam ini. Dan kalau yang nak berhubung dengan mungkin Pusat Rawatan Darul Ilaj, bagaimana Cik Adi? Kalau itu ialah insyaAllah masuk ke Facebook je lah, dekat sana ada semua kelengkapan
Dan boleh ke pusat rawatan Darul Ilaj dan memanglah segala pertanyaan tak boleh jawab serta-merta sebabnya ada juga sibuk dengan tugasan di klinik jadi jumpa lain kesempatan dan saya akan kongsi gambar yang saya ternampak tadi tentang hantu wanita kurus tidak berwajah seram tengok. Kalau awak naik lift, awak ternampak wajah macam ni, orang kurus macam ni, lari. Saya rasa saya takkan naik lift lagi. Terima kasih Cik Adi. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.